Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala pujian dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah memberikan kita kesempatan pada tahun ini untuk sekali lagi kita bertemu di dalam bulan Ramadan. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tahun ini merupakan Ramadan yang kita rindui. Environment, suasana seperti mana 4 tahun yang lalu. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala, dia datangkan ujian, dia juga telah mendatangkan jalan keluarnya. Dan mudah-mudahan kita dalam golongan yang tidak lupa di atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, insya-Allah. Alhamdulillah, tuan-tuan dan ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, semoga kita semua berada dalam keadaan tenang, dalam keadaan yang alhamdulillah dah lama kita tak beribadah sepanjang ini, dan hari ini syukur pada Allah SWT kita dikurniakan kesihatan, alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala juga, mewakili Masjid Al-Iman, saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada para jemaah di kalangan muslimin, muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Kalau sekiranya tuan-tuan datang pada tahun ini, kita boleh nampak pada hari ini ada beberapa kelainan di masjid ini. Alhamdulillah, sujud kita dalam keadaan tebal sedikit. Betul tak? Syukur. Begitu juga kita nampak masjid ini telah diindahkan. Semuanya hasil daripada apa yang anda sumbangkan, apa yang anda infakkan, apa yang anda wakafkan. Mudah-mudahan setiap apa yang kita berikan, walaupun sekecil dengan $1 sekalipun, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ia sebagai saluran pahala bagi kita, menjadi saham akhirat nanti di sana, insya-Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan dirahmati Allah sekalian, saya yakin sekarang ini kita tengah duduk ni, jangan lupa untuk kita niat. Kalau dah niat tadi, alhamdulillah. Kalau terlupa, duduk ni dalam kawasan i'tikaf, jatuhkan niat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sahaja aku beriktikaf di masjid ini kerana Allah Ta'ala. Mudah-mudahan duduk kita bukan duduk sahaja. Mudah-mudahan duduk-duduk tengok muka ustaz, teringat lepas ni kalau sahur kena nasi goreng pun baik juga, kan? Tak ada masalah, mudah-mudahan dapat pahala, dapat saluran, insya-Allah. Jadi maknanya duduk kita bukan dalam keadaan yang sia-sia. Sebab Allah SWT nyatakan dalam Quran, dalam surah Al-Asr, demi masa manusia itu dalam kerugian. Kata Allah, Allah bersumpah dengan masa yang beredar. Satu saat yang telah berputar tidak boleh dikembalikan. Betul tak? Dan demi masa manusia itu berada dalam kerugian. Kecuali 4 golongan sahaja yang tak rugi. Siapa mereka? Illal ladzina amanu. Pertama, mereka golongan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita beriman pada Allah dan kita yakin kehadiran kita ini kerana keimanan, maka kita bukan dalam keadaan yang tidak rugi. Kedua, wa amilus solihat, dan beramal soleh, buat benda yang baik. Ini semua dinamakan sebagai amal soleh. Maka dia tidak dalam keadaan rugi. Setiap saat yang kita buat kebaikan, tidak rugi. Wa tawasau bil haq, saling nasihat, menasihati mengenai perkara yang benar, iaitu kita nasihatkan. Macam ni duduk ni, tengah nak dengar benda yang disampaikan, tazkirah, iaitu dinamakan sebagai peringatan yang dipetik daripada Al-Quran, daripada hadis Nabi, daripada kaul para ulama. Maka nasihat yang diberikan, kalau ada manfaat, ambil. Maka nasihat, kita duduk, kita mengambil nasihat tersebut, dan ini dapat, kita bukan dalam golongan yang rugi. Wa tawasau bis sabr, dan mereka yang saling mengingatkan untuk bersabar. Macam sekarang ni lah, tengah duduk, mungkin anak-anak kita dah kata pukul berapa nak balik ya. Sekejap, sabar. Jadi adik-adik duduk bersama dengan ayah ni, tengah duduk bersama ni, tengah bersabar ni, dapat pahala dan dalam kategori orang yang tidak rugi. Alhamdulillah, tuan-tuan dan ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian. Nabi SAW telah bersabda di dalam sepotong hadis yang berbunyi, "Idza jaa Ramadan futihati abwabul jannah wa ghulliqatil abwabun nar wa suffidat asyayatin." Kata Nabi SAW yang mafhumnya,
apabila datangnya bulan Ramadan. Tadi waktu maghrib ikut takwim hijri, maknanya ikut kalender hijrah, kita dah masuk dan melangkahkan kaki dalam bulan Ramadan. Jadi kata Rasulullah, bila datangnya bulan Ramadan, maka futihati abwabul jannah, telah terbukalah pintu-pintu syurga. Wa ghulliqati abwabun nar, tertutup rapat pintu-pintu neraka. Wa suffidatil syayatin, maka syaitan-syaitan itu dibelenggu, diikat. Jadi bila kita kata ustaz, pintu syurga buka, kita bukan kat syurga lagi, kita masih lagi dekat dunia. Macam mana ustaz? Ini kiasan yang nak diberikan oleh Rasulullah. Bila Allah buka pintu syurga itu, mudah untuk kita masuk ke dalam syurga dengan amalan-amalan yang membawa ke syurga. Maknanya dia mudah. Macam contoh, kalau kita datang Masjid Al-Iman ini, tahun lepas, 2 tahun lepas, 3 tahun lepas, pagar sana, tutup sini, kita nak masuk, kena check, kan? Kena check temperature, lepas tu kita nak masuk, kena book, ada booking ke tidak, buat dan sebagainya. Alhamdulillah masjid kita tak ada booking kan. So bila kita nak pergi tempat apabila ditutup, akan ada kepayahan, kesukaran, perlu ada usaha yang lebih. Betul tak? Kalau benda tu tutup, perlu ada usaha lebih. Kena, yang ada saya tahu jemaah-jemaah Masjid Al-Iman yang rajin solat subuh, slot subuh 50 orang. Ada yang bila tiba lepas isyak aja mata gini pukul 12, tunggu minum kopi, suruh isteri buat yang buatkan kopi jantan. Isteri dah takut, rupanya dia buat kopi jantan tu untuk tahan mata, sebab nak booking, lambat booking, tak dapat nak solat subuh berjamaah. Betul tak? Kena ada usaha. Dapat, alhamdulillah, barulah datang masuk ke masjid untuk solat subuh saja berjamaah. Jadi kalaulah pintu itu bila terbuka, maka bila kita buat usaha kita sikit, tapi mudah untuk kita tembusi. Inilah yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Bila datangnya bulan Ramadan, Allah buka semua pintu-pintu syurga. Kehadiran kita pada malam ini, niat tadi semalam ataupun tadi pagi kita jatuh niat je, saja aku nak pergi Masjid Al-Iman ini untuk dirikan solat isyak berjamaah, tarawih berjamaah, dah dapat pahala dah. Allah dah kata dia ni orang soleh, orang yang baik, orang yang solehah, dapat pahala dah. Kuatkan diri, ajak member pula, dapat pahala yang ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah, dan pahala itu mudah sahaja untuk membawa kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sukar pula kejahatan yang dibuat, nak tembus untuk masuk ke dalam neraka, bukan satu benda yang mudah di dalam bulan Ramadan, kerana Allah kata, aku tutup semua pintu-pintu api neraka. Ditutup kerana tidak mahu memberikan laluan yang mudah untuk buat dosa dan kesalahan. Kemudian dirantai dan dibelenggu pula syaitan-syaitan. Semua syaitan ke ustaz kena ikat? Para ulama mengatakan mempunyai beberapa pandangan. Ada ulama mengatakan syaitan yang telah dibelenggu, syaitan yang diikat hanya syaitan-syaitan yang ganas sahaja. Maknanya yang ganas diikat. Tapi yang tidak ganas termasuk kategori syayatinal ins. Apa tu ustaz? Nampak macam sedap. Ada anak nak namakanlah syayatinal ins. Nampak macam sedap. Rupanya makna dia syaitan dari jenis manusia. Allah kata dalam Quran, ada daripada jenis musuh-musuh kamu syaitan al-ins, makna dia syaitan daripada jenis manusia. Jadi kata Nabi, kata para ulama, syaitan yang ganas diikat, syaitan yang kata orang yang ada menggoda, ada, dan ada juga syaitan daripada kategori manusia. Ada para ulama pula mengatakan semua syaitan diikat. Tapi macam mana ustaz, masih lagi kita buat jahat? Macam mana masih lagi kita boleh rasa tiba-tiba besok kan kena pula dah sahur, tengah-tengah hari cuaca panas, nampak orang makan ais kacang. Oh, meleleh-leleh, kena pula cendol basah-basah, betul tak?
Kita tengok orang minum tengah-tengah hari dia ni betul-betul lah, tak ada kasih can, betul tak? Kalau lepas tu kita pula kerja angkat barang, kat panas terik, ujian betul. Bukan mudah untuk kita melawan. Jadi kat sini, kata ulama, antara yang dinamakan syaitan kalau dah diikat, tapi macam mana ada kejahatan, rupanya sepanjang 11 bulan kita masuk dalam madrasah harian. Madrasah harian ini ada iblis, ada syaitan yang mendidik kita. Betul tak? Macam sebelum maghrib tadilah. Kita dalam bulan Syaban, banyak ujian, banyak kemalasan dan sebagainya. Time-time gini ataupun time bulan-bulan lain, iblis juga membisikkan sesuatu pada kita. Kata Rasulullah SAW dalam mafhum hadis, setiap pagi bila kamu bangun, kamu akan ada dua bisikan. Dua bisikan. Tapi kalau bulan Ramadan, tuan-tuan akan dengar satu je bisikan. Bisikan apa? Yusuf Tayyub. Bukan. Oh, Yusuf Tayyub tu advertise kat radio tu kan? Bukan. Tapi dalam waktu maghrib pula. Pada waktu pagi bila kita bangun, kata Rasulullah ada dua bisikan. Pertama, bisikan yang mengajak untuk buat kebaikan. Kedua, bisikan yang ajak untuk kita bermalas-malasan. Maka kata Rasulullah, ketahuilah, apabila bisikan yang mengajak kebaikan, itu datangnya daripada para malaikat. Dan apabila bisikan yang mengajak kepada kejahatan, keburukan, kemalasan, itu datangnya daripada syaitan. Dan bila syaitan itu dah latih kita 11 bulan, dia train apa? Nafsu kita. Dia train nafsu kita. Train nafsu kita. Tuan-tuan, kalau kita lapar lah, tahu tak? Kalau kita lapar, macam sekarang ni mungkin kita lapar. Bila kita lapar, bila kita nak makan, kita nak beli makanan ke, makanan dihidangkan ke, menjadi satu kebiasaan. Majoriti manusia bila nak makan, dia lapar gila lah. Bahasa mudah, lapar gila lah. Dia akan ambil makanan tu sikit ke, dia akan ambil banyak. Of course, selalunya kadang-kadang bertimbun-timbun. Kita tengok orang lunch kan, lunch dekat kedai kopi, food court, nasi campur, bertimbun-timbun kadang-kadang. Ada yang alhamdulillah lah tak begitulah, tapi kalau betul-betul yang tu dia bertimbun-timbun. Kalau kita fikir dari sudut logik akal, lebih baik kita ambil sedikit, kemudian kalau lapar lagi tambah. Tapi siapa yang membisikkan untuk bertimbun-timbun itu? Iblis yang mengatakan pada nafsu, kau lapar ni sekarang, ambil lah banyak-banyak. Kena pula kalau letaklah dulu. Kita masih lagi dalam kategori makan, apa kata orang, dalam apa sendiri-sendiri kan. Kalau dulu masjid kita makan secara berjamaah, letaklah dihidangkan nasi biryani dam, tuan-tuan. Orang yang cedok pula daging kat tepi, timun, dalca tengah. Kita duduk tempat spot kita, daging kat situ. Kena pula lapar. Duduk dengan lagi 3 orang tak kenal pula. Jemput Ji, jemput. Assalamualaikum. Bismillah makan. Kita pun cantik. Betul tak? Pak Haji tu, Ji ambil Ji. Ya, nak ambil pun nak ambil kita tanam daging tu, tuan-tuan. Tak ada kat sini lah. Jemaah sini semua alhamdulillah, syukur kan. Kalau lapar kita sanggup buat apa saja. Tengah beli nasi bungkus kecil, nasi lemak yang kecil, lapar. Tiba-tiba duduk dengan member, jemput-jemput, ajak-ajak ayam. Kena makan? Belum ada makanan ke? Adalah, tapi dah rasa lain kan. Makna dia nafsu kita ni pasal makan aja. Tapi nafsu kita ni ditrain oleh iblis, oleh syaitan untuk mendidik buat ataupun tidak ada kepuasan. Jadi 11 bulan kita ditrain. Sekarang bulan Ramadan, Allah SWT berikan peluang untuk diikat iblis dan syaitan supaya kita kembalikan nafsu kita, supaya nafsu akal kita untuk mengawal nafsu kita daripada membuat sesuatu benda yang silap dan salah. Sebab itu kadang-kadang kita tengok bulan Ramadan kita dapat kawal. Sebab apa? Kita dapat train. Akal kita terikat dengan iman yang kuat. Bila akal ikat dengan iman yang kuat, maka akan train nafsu kita. Kita boleh pula tahan daripada fajar hingga ke maghrib, tak makan, tak minum. Sebab apa? Keimanan telah melatih dalam sepanjang bulan Ramadan. Dan apa harapan kita, tuan-tuan? Setiap tahun bila bulan puasa,
Mungkin kita mengharapkan dan kita berdoa pada Allah agar Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik. Tapi kita kena faham, bila nak cakap Ramadan yang terbaik, apakah konsep untuk mencapai Ramadan yang terbaik? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dah berikan dalam Al-Quran visi. Macam contoh kita nak pergi Masjid Al-Iman ni, kita kena tahu address dia, tempat dia, macam mana nak pergi. Betul tak? Jadi visi kita untuk Ramadan, nak keluar daripada Ramadan ni, Allah dah ajar. Apa visi dia? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan, telah difardukan ke atas kamu untuk berpuasa seperti mana orang-orang sebelum kamu. Visi dia la'allakum tattaqun. Allah kata moga-moga atau pengharapan agar kamu bertakwa. Maknanya dia moga-moga dalam bahasa kita tu adalah satu doa. Moga-mogalah kau buat benda baik ni, kau masuk syurga. Moga-moga artinya masih lagi ada keraguan. Boleh dapat ke tak boleh dapat? Betul tak? Masih lagi ada keraguan. Sebab tak semua orang keluar daripada bulan Ramadan boleh mencapai visi dia, ketakwaan kepada Allah. Apa maksud takwa? Takut kepada Allah. Al-khawf anil jalil. Kata Sayyidina Umar, dia tanya dengan Ubay bin Ka'ab, wahai Ubay, wahai Sayyidina Ubay, apa yang dimaksudkan dengan takwa? Kata Ubay, wahai Umar, pernah tak engkau jalan, kemudian kau bertemu dengan ada duri-duri ataupun onak duri yang mengganggu perjalanan kau? Kata Umar, pernah wahai Ubay. Maka kata Sayyidina Ubay bin Ka'ab, itulah yang dinamakan takwa. Bila kau jalan, ada onak duri, apa kau buat wahai Umar? Aku elak. Aku elak benda tersebut. Maknanya dia takwa. Bila tiba-tiba ada orang ajak untuk melakukan kejahatan, kemungkaran, kita minta maaf, saya tak nak buat. Macam itulah, elak. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya nak berikan, ni sekarang kita dah kata kita nak masuk bulan Ramadan, dah terbuka pintu syurga, maka apakah amalan yang boleh membawa ke syurga dan amalan yang kita perlu jaga takut terjerumus ke dalam api neraka. Sayyidina Muaz ibn Jabal, seorang sahabat Nabi, sedang berjalan bersama dengan Rasulullah pada waktu pagi. Ini jalan dengan Rasulullah pada waktu pagi. Tiba-tiba kata Sayyidina Muaz kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, boleh tak kau share dengan aku ya Rasulullah, apakah amalan yang boleh membawa aku ke syurga dan amalan yang boleh menghindarkan aku daripada api neraka? Maka kata Rasulullah SAW, wahai Muaz, engkau telah bertanya mengenai satu perkara yang sangat besar. Azim, azam. Kau tanya benda ni besar tau, benda ni serius tau. Kata Rasulullah. Jadi maknanya bila Nabi kata benda ni serius, suruh Muaz dengar betul-betul. Jadi kata Muaz, ya Rasulullah, terangkanlah apa dia. Maka kata Rasulullah SAW, 5 perkara yang perlu kita periksa lah, yang kita yakin lah kan. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kau beriman kepada Allah ataupun kau menjadi saksi tiada Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, atau dari sudut bahasa engkau tidak mensyirikkan Allah. Pertama, syirik ni apa? Menyembah selain Allah. Itu syirik yang besar. Kan? Sebab itu hati-hatilah kan, kadang-kadang bukan aja sembah patung ke, sembah apa ke dan sebagainya, syirik. Tapi kadang-kadang dalam hidup kita, kita makan obat, kita pakai sesuatu, kita kata kerana obat ini kita baik, kerana benda ni kita baik. Kita lupa untuk menyandarkan kesyukuran atas izin Allah, obat ini menjadi asbab kita baik. Atas izin Allah, kita makan dan minum menjadi asbab untuk kita kenyang. Maknanya kadang-kadang kita lupa benda tersebut. Jadi berhati-hati untuk kita tidak tidak kata orang tu benda-benda yang kecil, lama-lama kita lupa untuk membesarkan Allah. Kata ulama, Rasulullah SAW telah berkata, aku takut nanti pada zaman umatku akan ada mereka yang terkena syirkul kafar. Kata Rasulullah, aku takut nanti zaman umat aku akan ada terkena syirkul kafar. Apa syirkul kafar tu? Syirik kecil.
Jadi sahabat tanya, ya Rasulullah, ma huwa syirkul kafah? Wahai Nabi, apa tu syirik kecil? Kata Rasulullah, syirkul kafah wahia ar-riya. Maknanya syirkul kafah tu dia riak. Riak tu apa? Kita buat ibadah sebab kita nak tunjuk pada orang. Kita buat ibadah sebab ada orang tengok kita. Tapi kalau tak ada orang tengok, kita tak buat ibadah. Kita nak bersedekah, tunggu ada orang nampak, kita masukkan yang kecil, keluarkan yang besar. Tak ada kat sini. Alhamdulillah jemaah Masjid Al-Iman, syukur pada Allah. Jadi ini ditakuti. Lama-lama, kata Rasulullah, lama-lama kalau kita buat kerana orang, kerana nak orang nampak, nak orang tengok, nak orang tu, nak orang ini, lama-lama kita buat bukan lillahi ta'ala, bukan kerana Allah, tapi kerana manusia. Kalau manusia itu tak ada, kita tak akan buat. Ditakuti syirik ini lama-lama boleh memesongkan akidah kita. Wal-iyazubillah. Ini namanya ar-riya, kata Rasulullah. Jadi kata Rasulullah, dengar wahai Muaz, pertama adalah jauh daripada syirik. Kedua, mendirikan salat. Ketiga, menunaikan zakat. Keempat, berpuasa pada bulan Ramadan. Kelima, melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Hukum Islam lah, simple. Kemudian Nabi cakap dengan Muaz, wahai Muaz, kau nak tak aku share dengan engkau tentang pintu-pintu kebaikan? Maknanya dia tadi 5 perkara, tapi apakah pintu-pintu kebaikan? Sebab bila kita tahu pintu ni, kita akan masuk. Betul tak? Macam kita datang daripada rumah kita atau kita balik rumah, kita tahu pintu kita macam mana. Rumah kita alhamdulillah rumah flat, satu pintu aja, betul tak? Rumah kampung kadang-kadang orang datang, rumah orang kampung selalunya pintu depan dia tak pakai. Kita yang datang sebagai tetamu ni selalunya kita ingat pintu depan, Assalamualaikum, tak ada. Dia pakai pintu belakang. Jiran tetangga yang dah biasa membawang, diorang datang aja masuk pintu belakang. Sebab dah tahu. Jadi kata Rasulullah, wahai Muaz, aku nak bagi tahu kau pintu-pintu kebaikan. Jadi kau tahu, senang untuk kau buat kebaikan. Jadi Nabi kata ada 3 benda. Pertama kata Nabi SAW, ibadah puasa itu, puasa yang kamu buat tahan lapar dan dahaga, merupakan perisai, shield. Shield. Daripada apa? Daripada api neraka. Tuan-tuan, pernah guru saya, pakar dalam perubatan ruqyah. Dia cerita dengan saya, dia kata, Ustaz Eril, tahu tak? Bila dia mendidik, dia pun ada anak-anak murid, dia kata, satu kali itu ada orang telefon, dia dekat Malaysia lah, satu kali itu orang telefon, dia kata, kemudian orang tersebut dimasuki jin sedang bersilat. Bersilat, tak boleh kawal lah. Jadi telefon Ustaz ni, dia kata, Ustaz, tolong datang. Jadi guru saya datang dengan anak murid dia, datang berdua. Datang sampai, dah bersilat dah. Lepas tu tuan-tuan, Ustaz ni pun cubalah, mulakan dengan ruqyah, tak load. Mula-mula tak load, makin lawan, jin ni lawan. Sekali bila guru saya panggil anak murid dia, sini komputer baca. Anak murid dia datang depan aja, tak baca lagi. Belum baca ruqyah. Jin tu jangan buat aku keluar. Rupanya tuan-tuan, bila guru saya tanya, apa yang membuatkan, apa amalan kau ni? Jumpa je tiba-tiba jin tu tersebut takut. Rupanya ketika itu beliau sedang berpuasa. Hebat kan? Beliau sedang berpuasa, maknanya dia amalan berpuasa merupakan perisai daripada api neraka. Malahan iblis dan syaitan sukar untuk tembus masuk. Betul ke Ustaz? Kata Rasulullah, ya ma'syarul syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wa man lam yastati' fa'alaihi bisiyam. Kata Rasulullah, wahai para pemuda, kalau kamu sudah berkemampuan, dah ada kematangan, dah ada pekerjaan, maka ke atas kamu untuk falyatazawwaj, kahwin. Jangan lambat-lambat, jangan higi-higi, kahwin, kata Rasulullah. Tapi kalau kamu tidak ada kemampuan tersebut, fa'alaihi bisyam, ke atas kamu hendaklah berpuasa, kerana puasa itu merupakan perisai. Bila dibisik untuk melakukan kejahatan, dia jaga diri dia. Iblis pun tak dapat nak tembus untuk membisikkan keburukan ataupun ajar kejahatan. Jadi tuan-tuan, kata Rasulullah, wahai Muaz, pintu kebaikan pertama adalah dinamakan ibadah puasa. Kedua kata Rasulullah, sadaqatul jariyah,
Sedekah itu adalah penghapus dosa. Bila kita masukkan tabung, kita derma, kita memberi, kita kata lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala, maka Allah akan bersihkan dosa kita. Kata Rasulullah, umpama air yang menghapuskan ataupun memadamkan api. Kemudian Nabi berkata, yang ketiga, amalan yang masuk dalam pintu kebaikan adalah seseorang yang bangun pada pertengahan malam. Bangun pada pertengahan malam. Jadi, kalau kita ada kebolehan, kunci jam. Pukul 3.30 ke pukul 4 sebelum kita bangun untuk kita bersahur. Bangunlah walaupun kita melaksanakan ibadah yang ringkas. Mungkin ibu-ibu kata, Ustaz, macam mana nak bangun, macam mana nak buat ibadah? Saya buat ibadah je terus nak kena siapkan suami nak nasi, asam pedas, ikan pari, telur asin, ulam-ulam, sambal belacan, anak nak lain pula, kan? Jadi mungkin untuk ibu-ibu bangun ambil wuduk sekurang-kurangnya rakaatain khafifatain, 2 rakaat yang paling ringan tahajud. Habis Ustaz, suami hebatlah, dia sujud sana, sujud sini, tunjuk kita kena masak gitu gini. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, bila bangun, jatuhkan niat, ketika nak siapkan sahur tu, jatuhkan niat, aku buat ini kerana Allah. Bila kita buat kerana Allah, ia menjadi ibadah. Dapat pahala, siapkan persediaan sahur. Kadang-kadang pahala itu lebih besar daripada suami yang sujud dan mendirikan ibadat salat. Niatkan. Sebab itu merupakan ibadah. Dalam agama, very simple. Benda yang melibatkan kebaikan, kita jatuhkan niat, dia akan menjadi ibadah bagi kita. Macam ni lah kan, mungkin dah tanya, kau apa nak habis ni? Niatkan je ibadah. Akan dapat pahala. Jadi tuan-tuan, 3 benda. Bangun malam. Habis Ustaz, tadi ni dari sudut ilmu fikih lah. Tadi kita dah semayang witir. Kan, kita dah sembahyang witir dan 3 rakaat. Jadi kita bangun nak buat macam mana? Bangun nak sembahyang apa dulu Ustaz? Sebab kata Rasulullah, solat witir maknanya ganjil. Dan witir ini adalah ibadah penutup ibadat. So kata Rasulullah dalam hadis, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Jadi macam mana Ustaz? Untuk kita bangun nak solat apa dulu? Ada 2 kaifiat, 2 cara. Cara yang pertama, bila kita bangun, kita teruskan dengan tahajud, sembahyang hajat ke, sembahyang tasbih ke, istikharah ke, sembahyang taubat ke, kita nak sembahyang, teruskan. Kemudian kita tutup dengan 2 rakaat witir. Sebab tadi kita dah buat 3, campur 2, jadilah 5 rakaat. Dia kena ganjil. 5 rakaat pada malam itu, kita sembahyang witir maknanya 5 rakaat. Okay, itu cara pertama. Cara kedua kata para ulama, bila kita bangun tidur sahaja, kita dah ambil wuduk, terus solat witir dulu 1 rakaat. Pasal tadi kita ending dengan 3. Kemudian bangun, terus sembahyang 1 rakaat. Jadi witir itu dah jadi 4. Terus sembahyang tahajud, sembahyang istikharah, sembahyang apa-apa, penutup, sama ada kita nak buat 1 rakaat paling sikit, jadilah dia 5. Atau kita nak buat 2 rakaat, 2 rakaat tak boleh, 3 rakaat, jadilah dia 7 witir. Witir ni berapa banyak Ustaz paling banyak? 11 rakaat paling banyak. Paling sikit 1 rakaat. Jadi ini 2 kaifiat, 2 cara ulama jelaskan kepada kita untuk kita buat. Habis kalau saya tak tahu, saya buat je, tak salah. Tak menjadi salah. Cuma kalau kita dah belajar, kita faham. Jadi maknanya dia 3 pintu kebaikan. Kemudian Nabi bagi tahu lagi. Untung saya nak Muaz ni. Saya Muaz bin Jabal dapat tahu lagi. Nabi tanya lagi, wahai Muaz, kau nak tak aku bagi tahu engkau apakah yang dinamakan pokoknya? Pokok kebaikan tu apa? Dan tiangnya apa? Dan kemuncaknya apa? Maka kata Sayyidina Muaz, bolehlah Rasulullah bagi tahu aku. Kata Rasulullah, pokoknya merupakan agama Islam. Maknanya bila kita beramal dengan agama Islam yang sebenar, akanlah menjadi pokoknya yang terbaik. Kemudian tiangnya merupakan salat, kemuncaknya merupakan jihad, kata Rasulullah. Maksudnya jihad tergolong dalam satu amal soleh yang baik.
Habis Ustaz, untuk zaman sekarang tak adalah kita jihad dengan menggunakan pedang dan sebagainya. Kita tak payah nak pegang pedang, pegang tombak. Kita jihad yang paling ringan kata Nabi, lawan nafsu dulu. Wah. Macam mana Ustaz nak testing nafsu? Besok petang-petang pergi bazar Ramadan. Pergi bazar Ramadan, tengok ada roti john, dinding, kan? Tengok berapa banyak kita boleh beli. Kadang-kadang macam Sudin dengan Aziz kan, aku nak ini, kau ambil ni. Aku nak ini, kau ambil ni. Aku nak ini, ambil ni. Beli, letak. Last makannya sedikit sahaja. Yang lain macam mana? Pembaziran. Betul tak? So nak testing, pergi tengok. Alamak, nak macam yang inilah, nak yang inilah, nak yang ni. Yang cakap ni pun sama. Kan? So dalam ujian tersebut, nak testing bukan benda yang mudah. Jihad menentang nafsu. Kemudian tuan-tuan, Nabi berkata kepada Sayyidina Muaz, wahai Muaz, tahu tak engkau antara benda yang aku telah kongsikan, apakah yang paling menguasai keseluruhan ibadat yang tadi aku dah cakap? Maknanya dia sedekah, puasa. Apakah benda yang menguasai keseluruhannya? Jadi Muaz kata, aku nak tahu ya Rasulullah. Kata Sayyidina Muaz, aku nak tahu cerita ya Rasulullah. Nabi kata, Nabi ambil jari Nabi, Nabi genggam lidah Nabi. Nabi kata, ini adalah penguasa segalanya. Kemudian Muaz kata, ya Rasulullah, adakah kerana ini mereka akan ke neraka? Wahai Muaz, tidakkah engkau tahu berapa ramai di kalangan manusia yang telungkup kepalanya ke neraka kerana lidahnya. Jadi maknanya dia kalau solat jaga, sedekah kita buat, puasa dan sebagainya, lidah sakitkan hati orang. Berkata dusta depan orang baik, belakang orang sebaliknya, seolah-olah dalam golongan munafik. Mencerca orang, menjatuhkan orang, mengaibkan orang, dan yang sewaktu dengannya benda-benda yang melibatkan lidah, maka segala amalan-amalan tadi tidaklah dapat terjadi kerana tidak dapat mencegah lidah. Zaman sekarang ujian kita bukan sahaja lidah, tetapi termasuklah jari jemari yang menggantikan lidah di dalam media sosial. Kan? Orang post apa-apa, kita komen dan mengkritik, padahal kadang-kadang kita sumpah orang, padan muka engkau, ya itulah kena laknat, itulah kena kafarah. Orang tu tak ada masalah dengan kita. Kita pula cakap-cakap tersebut, ingat Allah tidak akan, malaikat muka raqib dan hati tak akan catat. Dia akan catat dengan apa yang kita buat. So kita dah nak kena jaga lidah, nak kena jaga social media. Dia bukan benda yang mudah. Dulu kalau kita baca surah Yasin, kena ayat dalam ayat Allah kata al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dalam ayat tu ulama tafsir kata ini mengenai cerita hari kiamat nanti. Apa maksudnya? Al-yawma nakhtimu, nanti satu hari. Yang mana ulama kata hari itu adalah hari kiamat. Bila ulama tengok sekarang, sekarang pun dah terjadi. Apa dia? Al-yawma nakhtimu ala afwahim. Nanti satu hari, maka kita akan tutup mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, telah berkata-kata tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, kaki mereka menjadi saksi. Kat mana mereka tengah type, mereka tengah cakap? Kat bus stop ke? Kat tandas ke? Kat masjid ke? Dalam kenderaan ke? Kat rumah ke? Kat bilik ke? Dekat dalam bilik komputer ke? Dekat sekolah? Kat mana kita cakap? Kaki menjadi saksi. Bima kanu yaksibun, dengan apa yang mereka lakukan. Jadi tuan-tuan dan ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, cukuplah, mudah-mudahan kita ada banyak amalan yang boleh memasukkan kita ke dalam pintu syurga. Tapi kalau kita tidak jaga lidah kita, kita dah buat kesilapan, kita tidak bermaafan, kita tidak mahu memaafkan, tidak mahu kesalahan, masih menzalimi orang, maka ketahuilah Allah Subhanahu Wa Taala akan membawa perkara tersebut dan mungkin segala amalan itu terhakis dan terhapus
maka akan memudahkan landasan dia ke dalam api neraka, wal iyazubillah. Sebab itu kita doa, selalu doa kita apa? Allahumma innaka afun. Ya Allah, sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pemaaf. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa. Engkau sayang, Engkau suka memberi kemaafan. Fa'fu anna ya karim. Maafkanlah kami, wahai Tuhan yang penuh dengan kemuliaan. Mudah-mudahan dengan tazkirah yang ringkas ini memberikan kita pengajaran, dan insya-Allah jangan lupa kunci jam, bangun untuk kita sekurang-kurangnya melaksanakan qiyamul lail, dan kemudian ada masa baca Quran walaupun dengan 2-3 ayat, dan jangan lupa bersahur. Adik-adik yang dirahmati Allah, sahur itu berkat, sahur itu ada fadilat. Kalau ibu ayah kasih kita sahur meletakkan kurma, cuba kita makan, jangan kita wek, jangan kita geli, kerana kurma itu adalah makanan sunnah Rasulullah dan mempunyai kelebihan-kelebihan yang banyak di dalam inti pati kurma tersebut. Jadi makanlah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berikan kita kesihatan, Allah berikan kebaikan. Ayuh kita tutup dengan baca suratul Fatihah, dikhususkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah ini kepada kedua ibu dan ayah kita yang masih hidup atau yang telah pergi meninggalkan kita. Begitu juga Al-Fatihah ini kepada pasangan kita, kepada anak-anak, zuriat, keluarga kita. Moga Allah Subhanahu Wa Taala menghiasi rumah tangga dan keluarga kita dengan sakinah, mawaddah warahmah. Al-Fatihah ini kepada sesiapa di kalangan kita yang mempunyai hajat di dalam hati, niatkan hajat tersebut sekarang ini. Allah Maha mendengar, pintu rahmat dan pintu makbul itu dibuka oleh Allah, maka segala hajat-hajat yang baik moga Allah perkenankan. Bagi mereka yang sedang sakit ataupun ahli keluarga, teman-teman, sahabat, jemaah Masjid Al-Iman yang tidak dapat hadir kerana sakit, kita niatkan segala sakit kita, niatkan nama-nama mereka, moga Allah mengurniakan syifa, kesembuhan bagi kita dan mereka. Begitu juga kepada sesiapa di kalangan kita yang menandatangan ini mempunyai ujian dan dugaan, Allah sahaja yang Maha mengetahui segala ujian yang diberikan kepada kita itu. Moga Allah melembutkan ujian itu dengan taufik dan hidayahnya, memberikan kita jalan keluar di atas setiap ujian yang diberikan kepada kita, insya-Allah. Allahumma amin. Begitu juga bagi sesiapa yang bersedekah, menderma, memberi, berwakaf, berinfak, moga Allah melapangkan pintu rezekinya, memberikan kebahagiaan baginya, menjadikan apa yang disumbangkan sebagai saham akhiratnya nanti di sana, insya-Allah. Ala niyatil qabuli minallahi jalla wa ala wa sa'ta fi qalbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kullu ala hazihi niyyah liqada'il hajat salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.